Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, please subscribe kalau belum. Okey, betulkan niat belajar lillahi taala. Okey, thank you for watching ya. Okey, share this with your friends. Mudah-mudahan boleh jadi bahan untuk ulang kaji akhir tahun ini ya. Sebab periksa dah dalam seminggu 2 ni lagi je kan. So kalau macam tak sempat nak baca ke sambil-sambil buat apa-apa yang fizikal lah, guna otak tak boleh lah dua kan. Boleh dengar aja sebagai ulang kaji ya. Okay, so you have to have this book in front of you, and then we are in page 259, masih lagi bab 12 sistem suria ya. So sini kita nak lihat hubungan antara ketumpatan dengan tarikan graviti planet. Jadi kita lihat dalam jadual 12.4, kita lihat nak bandingkan ketumpatan dengan graviti. So kita dapati dibandingkan ke-88 planet di sini, bermula Utarid. Kita punya diameter kita boleh abaikan sebab kita tahu dah mana kecil mana besar ya. Yang 4 akhir ya, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptun adalah sangat besar, manakala Utarid paling kecil, Zuhrah, Bumi, Marikh adalah batu-batuan yang agak kecil berbanding 4 tersebut. Okey, so kita bandingkan dia punya diameter. So kenapa dia kata relatif? Tengok bumi, berapa dia letak jisim relatif bumi? 1. Bila tak ada 1, kita boleh bandingkan yang lain. So kita dapati untuk Utarid, Zuhrah, Marikh, ketiga-tiganya jisimnya adalah kurang daripada 1 berbanding dengan Marikh, Mushtari, Zuhal, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptun semua lebih daripada 1. Dia Mushtari lebih 300. Okay, so Zuhal, Uranus, Neptun pun kita dapati paling kecil antara 4 tu adalah Uranus. Okay, so kita dapati dari situ ketumpatan ni kita perhatikan. Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, yang first 4 tu 5.4, walaupun kecil 5.4 ketumpatan. Berbanding Bumi yang 5.5, sikit lagi sampai dengan Bumi. Dan Zuhrah dia besar sikit daripada Utarid tapi dia rendah. Dan Marikh dia lagi kurang tumpat daripada Bumi. Kalau bandingkan ke-4 yang lepas tu, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptun, semuanya adalah rendah ketumpatan. Paling tinggi adalah 1.3, dengan 1.27, 1.6, 0.7. Kenapa? Kan kita tahu dia adalah terdiri pada gas yang banyak kat luar dia. Okey, tarikan graviti kemudian dapati untuk bumi 9.8, almost 10 meter per saat tarikan dia ya. So terbandingkan juga kita dapati Zuhrah 8 lebih, Utarid 3 lebih, Marikh 3 lebih. Tapi graviti untuk Mushtari yang melindungi kita daripada hentaman meteorit dan sebagainya ataupun benda-benda lain di angkasa lepas ialah Mushtari kan, sebab dia sangat besar. Bila sangat besar, tengok dia punya graviti 24.79, 24.79. That means apa-apa yang lalu kat tepi-tepi pun dia tarik ke arah dia. So bumi tak kena. Itu sebab dia adalah pelindung. Dan yang kedua tinggi adalah Neptun 11.15, Zuhal 10.44, Uranus 8.69. Okey, so kita lihat tarikan graviti bumi seterusnya, iaitu 9.8 meter per saat. Itu graviti bumi. Selalu untuk pengiraan awak kira 10 je. Untuk 1, 2, 3 punya tingkatan, kira 10 untuk memudahkan pengiraan ya. Hal ini bermakna jika kita melepasi sesuatu objek pada suatu ketinggian, objek itu akan jatuh pada pecutan 9.8 meter per saat. So dia boleh kira tu. Dia lepaskan, kemudian masa jatuh mesti 9.8 meter per saat pecutannya. Okey, kemudian kita dapati tarikan graviti Utarid dan Marikh adalah lebih rendah. Utarid dan Marikh rendah. Tarikan graviti rendah daripada bumi disebabkan jisim planet yang rendah. Bila dia kecil, tarikan tak kuat ya, berbanding jisim bumi yang lebih besar lah. Kalau kita bandingkan Utarid dengan Zuhrah ya, Utarid dengan Marikh. Utarid dengan Marikh. Okey. Tarikan graviti Zuhrah adalah hampir sama sebab dia 12.104, kita 12.756. Tak jauh, 12 sama 12 diameter dia, segi saiz ya. So dia adalah lebih kurang. Kemudian tarikan graviti Mushtari adalah sangat tinggi. 24.79 ya. 24.79 kita dapati
Okey, tadi tak sebut ya. Bumi Zuhrah ialah bumi 9.8, Zuhrah 8.87, hampir sama. Dan kita dapati untuk tarikan mustari sangat tinggi berbanding dengan bumi kerana jisimnya sangat tinggi sebab dia sangat besar walaupun ketumpatan dia sangat rendah. Ya, mustari 1.3 je ketumpatan dia banding dengan bumi yang 5.5. Tapi sebab dia sangat besar ya. Yes. So kita dapati ketumpatan sangat rendah tapi dia punya tarikan graviti tinggi. So walaupun Zuhal, Uranus dan Neptun mempunyai jisim yang sangat tinggi sebab dia besar, 4 ni yang kita cakap tentang 3 ni, tarikan graviti planet-planet ini tidak terlalu tinggi berbanding dengan bumi. Bandingkan bumi tadi 5.5, tarikan graviti 9.8, sorry. Tapi Zuhal ialah 10.44 walaupun besar sangat berbanding dengan bumi. Uranus adalah rendah di kita, 8.69. Neptun 11.15. Sebab apa tarikan dia, sebab apa dia punya tarikan graviti dia tak tinggi sangat berbanding dengan bumi? Kerana planet gergasi bergas mempunyai ketumpatan yang rendah. Sebab ketumpatan ialah jisim bagi dengan isi padu. So kita baca ketumpatan dia rendah. Hubungan jarak masa dan kelajuan, jadual 12.5. Jarak dari matahari dan masa mengelilingi matahari bagi setiap planet. Kita lihat jarak paling hampir of course Utarid, lebih kurang 57, saya bundarkan 58 juta km. Zuhrah 108 juta km. Kemudian bumi 149, kalau bundarkan 150 juta km. Makin jauh kan? Marikh 228, saya bundarkan juta km. Mustari lagi jauh, dah 778.3. Zuhal 1427, Uranus 2871, Neptun paling jauh 4497. 4000 dah. Uranus 2000, Zuhal 1000, sampai depan je. Mustari hampir 1000. So kita dapat masa untuk keliling mestilah paling dekat, paling cepat. Utarid 88, Zuhrah 224.7, kita bumi 2365, Marikh makin lambat pusing 687. Mustari 11.9 tahun. Okey, dapat satu pusingan. Ya, kalau kita pusing, kita baru 11 tahun, kita lahir pada kosong, kemudian 1 sampai 11 dekat 12 tahun, ada satu pusingan dalam mustari, baru setahun. Kalau tahun bumi ya, baru umur setahun, pada 11.9 tahun. Sempatlah setahun. Tapi Zuhal 29.5 tahun. So baru satu pusingan kita dah 30 tahun lebih kurang. Uranus satu pusingan dah 84 tahun, dah mati dah. Ya, kalau Neptun tak sempat pun nak hidup, separuh pun tak sempat kadang-kadang tu. Okey, semakin jauh sebuah planet dari matahari, semakin banyak masa diperlukan untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. That's very logical. So kemudian sebagai contoh, Utarid paling dekat dengan matahari, maka Utarid mengambil masa 88 hari saja untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Manakala Neptun, planet yang paling jauh dari matahari, mengambil 164.8 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Ya. So kita lihat seterusnya, muka surat 260, arah putaran planet. Jadi semua planet dalam sistem suria berputar pada aksi. That means dia sendiri berputar lah. Dia keliling orbit, dia keliling matahari. Ini matahari, dia keliling matahari, dia keliling. Tapi untuk putar, dia putar pada diri dia sendiri. So kita lihat kecondongan dia untuk dia putar tak sama. Dia bukan macam ni pusing je tak. Matahari kan, dia tak pusing macam ni. Dia sengit. Ada yang tadi saya telah terangkan dalam kelas sebelum ni, dia macam ni. Okey, semua planet berputar dari barat ke timur. Menyebabkan matahari nak ikut timur lah. Semua ya, kecuali ada 2, Zuhrah dan Uranus. Zuhrah Uranus. Kalau kita lihat rajah 12.3. Zuhrah berputar dari timur ke barat, manakala Uranus berputar pada sisinya, pada diri dia sendiri ya. Pada sisinya. Mengapakah dua planet ini mempunyai arah putaran berbeza dengan planet lain? So tak tahulah. Carilah jawapan dalam internet. Saya tak tahu. Ataupun kita lihat sains duniaku, bumi berputar dari barat ke timur. Oleh itu kita melihat matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Kalau kita lihat rajah 12.3, Utarid dia tegak straight, dia pusing. Zuhrah pun dia straight. The first two dia straight je. Jalan dia pusing. Kalau dia matahari, jalan dia pusing.
dia pusing. Tegak je. Tapi bumi dah condong 23 degrees. Tengok tu gambar tu. Okey, sama dengan Marikh tapi Marikh banyak sikit 25 darjah. 4 ni 2 yang straight, 2 yang condong. 4 lagi Mushtari kita akan dapati dia dia adalah barat ke timur juga. Okey, tapi dia tegak macam Utarik dan Zuhrah. Dia seekor je tegak. Dia seekor, sebiji je tegak. Dia sebuah je tegak. Tapi kalau Zuhal dia sengit sampai 27 lebih dari Marikh. Sengit lagi. Okey, Uranus teruslah macam ni dia pusing. Matahari katakan, matahari dia pusing macam ni. Ya, keliling. Dan Neptune dia 30. Dia lagi teruk. So paling sikit sengit ialah bumi, diikuti oleh 25 Marikh, diikuti oleh Zuhal, diikuti oleh Neptune. Dengan sebab kita sengit 23 ni lah, kan, ni 23 ni kan. Sini matahari kan. Ada masa dekat kan sini, kan sini, kutub selatan. Ini jauh kutub selatan. Okey, bila sampai dia pusing nanti. That's why dalam setahun tu ada banyak musim. Kalau dia dekat, dia musim sejuk. Kalau dia pusing pula katakan kat sini, utara macam ni pula. So utara musim sejuk, selatan musim panas. Macam tu lah. Tu ada 4 musim. Okey, situasi hypothetical berkaitan dengan sistem suria. Apakah yang akan berlaku jika putaran bumi menjadi perlahan dan berhenti berputar? Kiamat. Senang jawapannya. Okey, ikut sains kita lihat umum. Kita tahu kalau barat je pun dia dah ni, kan? Dah tanda-tanda dekat kiamat, dekat sangat-sangat satu. Okey. So kita akan dapati dia kata berhenti berputar. Awak bayangkan ya, ini matahari let's say. Ini bumi. Selalu dia putar macam ni kan. Masa benda keliling matahari ni kan. Tapi sekali kan dia berhenti. Sian kat sini. Apa happen dekat sini? Panas gila-gila lah. Sebab sentiasa tak ada siang, tak ada malam. 24 hours siang, dia berhenti berputar. Kemudian yang belakang ni malam. So belakang ni boleh buat fotosintesis tak pokok dia? Tak boleh. Sebab apa? Tak ada cahaya matahari. Kalau lama sangat dia berhenti. Kalau depannya pula mula buat fotosintesis, happy go lucky, tengah hari buat, siang buat, malam buat. Dah lama pokok pun penat. Ataupun air pun tak cukup dah, tak ada hujan dah. Kacau habis sistem hujan semua sebab tak berpusing. Subhanallah, Allah buat selama ni kita berpusing, kita take for granted. Happy je hidup, bangun, tidur malam sekarang, bangun macam-macam buat malam tu tidur. Tak tahu tu semua nikmat yang Allah bagi ya. Umum mengetahui bahawa putaran bumi pada paksinya menyebabkan berlakunya kejadian siang malam. Of course kan. So pasang surut air laut pun sebenarnya sebab putaran tu. Sebab nanti akan ada bulan keliling tu, dan graviti matahari yang pegang kita ikut teorinya, tak jatuh mana-mana. Kemudian graviti kita yang pegang bulan. Tapi kalau straight matahari punya graviti, bulan punya graviti, air ditarik so jadi pasang. Ya, itu sebab pasang surut ya. Dapat bagi lagi fenomena bumi. Okey, cikgu ditanya, apakah yang akan berlaku jika bumi berputar perlahan atau berhenti berputar? Berputar perlahan pun tak boleh. Dia mesti 24 hours dia pusing. Dia tak boleh perlahan, dia tak boleh laju. So waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza sebab tadi dia dah perlahan. Okey, akan pertambahan kawasan gurun pada bahagian bumi yang menghadap matahari kan kering. Every day menghadap matahari, tak ada malam. Okey, waktu berlaku pasang surut air pun dah berubah, pada berhenti. So tak boleh. So bumi ni dia taat dia pada perintah Allah. Pada kita benda hidup tak hidup pun semua taat. Dia tak boleh, dia kena pusing 24 jam kena pusing sekali. 365 hari dia kena pusing sekali. Kalau dia nak berontak, tak nak lah ya Allah, penat lah nak pusing. Apa jadi? Tak berhenti, dia berhenti macam ni pun yang sini habis panas. Yang ni habis mati. Tak ada cahaya matahari, sejuk tak ada cahaya matahari. Ini panas sangat. Tak boleh dia nak berontak, tak nak buat. Dia tak nak pusing 365, nak stop kejap, nak rehat. Penat lah pusing, tak tahu pusing. Boleh? Tak boleh, subhanallah.
Semua tu akan berlaku, yang dia akan berhenti, dia akan tak pusing semua tu bila kiamat. Masa tu kalau kita tengok Al-Quran, dia kata langit jatuh berkeping-keping. Gunung-gunung gana akan terbang berterbangan macam debu. Bumi dihamparkan tiba-tiba. Di mana tahu? Hadis-hadis di Palestin. Situ di padang mahsyar. Allahualam. Tak boleh kita bayangkan sekarang ni. Kita tak mati lagi. Tapi kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jangan kata tak matinya. Tak ada orang boleh hidup. Tak boleh. Akan sampai masa Allah mati. So tengok tadi waktu berlaku pasang surut air berubah, suhu pada bahagian bumi yang tidak disinari matahari akan menjadi sangat dingin, sejuk sangat. Kalau tak berhenti ya. Kalau dia berhenti. Perlahan ataupun dia berhenti berputar. Tak boleh, dia mesti sama kelajuan dia 24 hours. Dia mesti sama 365 days. Okay, so look at 261, satellite semula jadi. That is apa dia? Bulan lah. So I don't have much time. I think just about 5 minutes lagi ya. Okay, nanti sambung lagi. Apakah satelit semula jadi? Satelit semula jadi merupakan jasad yang mengelilingi planet. So that's nama dia bulan ya, atau orbitnya sendiri. Jadi orbit dia pula keliling bumi. Dia tak mau lari pula kalau sebulan ni. Alah penat keliling bumi, nak larilah keliling kat Zuhal ke. Dia kata tariklah panas sikit. Tak bolehnya. Subhanallah. Allah susun semua tu ya. Bulan merupakan satu-satunya satelit semula jadi bumi. Ada satu je bulan, tak ada dua. Kau tengok dua tu, yang kedua kadang planet yang sebelah kita nampak. Tapi ada jarang-jarang. Astronomer akan inform kadang-kadang ya, kau nak tengok. Nampak macam dua bulan. So bukannya dua bulan, bulan satu lagi planet. Okay, Raja 12.5, bumi bergerak mengelilingi matahari, manakala bulan bergerak mengelilingi bumi. So kompleks tak? Complicated tak? Okay, ini adalah tangan saya lah. Ini adalah matahari. Ini adalah bumi. Sambil dia gerak keliling ni. Okey, bayangkan. Saya buat macam sini lah. Dia terus 24 hours kan. Bayangkan bulan dia pula ikut dia. Tapi dia pusing-pusing. Spiral. Macam spring. Boleh bayangkan. Subhanallah ya. Okey, so lihat Rajah 12.5. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Matahari tengah. Tak ada kat sini. Tapi bulan pula keliling bumi. Nampak tu? Dalam masa berapa lama? 29 average. That's why bulan Islam sampai 30 je maksimum. Banyaknya 29. 31 tak ada sebab bulan punya. Kita bulan Qamariyah. Kemudian matahari dia, itu yang orang barat guna Gregory, kalender Gregory, itu adalah Gregorian ya. Itu adalah 365. Ataupun 364 atau per 4 tahun baru 365. Dia ke? 365, 4 tahun 166. Saya pula tiba-tiba tak ingat. Tak apalah, rujuk. Saya tiba-tiba confused pula. Memang macam tu lah, dua macam tu lah. Okay, so kalau fakta tu sikit-sikit lari tu, you have to rujuk lah. Tak boleh buat apa dah. Nama otak yang setakat tu Allah anugerah. Itu pun Alhamdulillah sangat-sangat. Okay, kemudian bulan ya. Kalau bulan, kalau umur orang tu 30, ikut kalender biasa, matahari, kalender bulan ataupun Qamariyah, dia adalah 31 tahun. 31 tahun. That's right. Dia lebih tua. So kalau dia 60 tahun, ya, dia adalah 62 tahun dalam Islam. Kalau biasa-biasa sambut birthday 60 kan. Happy birthday to you kononnya. Happy birthday to you. Happy birthday makin dekat mati sebenarnya. Pada 60 tahun tu apa lagi nak tunggu kan? Tak ada apa dah. Dah hampir dah masa nak kembali pada Allah. Tapi masih lagi buat birthday 70, 80 buat birthday ke hotel-hotel konon. Aduh. Patut ingat mati dah dekat dah. Tak payahlah sambut-sambut. Nak sambut malu ya. Sekarang dah nak cucu nak sambut. Okey, sambut jugalah. Tapi ingatlah, kematian makin menghampiri. Okey, kita habiskan muka surat 261 je insya-Allah. So kita lihat bagaimanakah keadaan dan rupa bentuk bumi berada di bulan. Okey, kalau audio kat bulan, gambar foto 12.2 itu rupa bumi warna biru. Sama seperti bumi, bulan juga berputar pada paksinya. Cuba bayangkan. Tadi kan ini matahari. Okey, bumi pusing 365 hari. Bumi ni pula, bulan ikut dia
Okey, ikut dia sampai 365 hari balik tempat asal. Lepas tu bulan tu sendiri pun berputar pula, dia pusing lagi. Ya, pusing. Tapi pemusingannya tu menyebabkan kita tengok sebelah je muka bulan, tak tengok bontot dia, muka je. Okey, so kita dapati pada masa sama bulan juga turut beredar mengelilingi bumi pada orbitnya. Dia ada orbit dia. Ya, dia sendiri pun berpusing pada paksi. Tempoh masa putaran bulan pada paksinya dan peredaran mengelilingi bumi adalah sama. Dia pusing paksi dia dengan dia pusing kita tu sama. Bila sama, lebih kurang 27 hari. Oleh itu permukaan bumi, bulan yang sama akan menghadap ke arah bumi pada setiap masa. So kita tengok muka dia saja. Sebab sama dia punya tempoh tu. Saiz bumi adalah 4 kali ganda berbanding saiz bulan. Bagaimanakah keadaan bumi jika dilihat dari bulan macam sebelah? Okey, so tak pernah tengok bontot bulan. Nak tengok macam mana? Kena naik roket pergi belakang. Kalau yang boleh. Okey, so last kali kita lihat bumi sebagai planet untuk hidupan. Ini semua teori sains. Teori sains ya. So patutnya bila awak tengok kadang-kadang bulan tu macam ada bayang-bayang sikit kan. Kata belah atas bayang-bayang, kat atas kan dia gelap sikit kan. So di mana-mana kat dunia ni awak ikut bahagian tu lah gelap. Dia tak ada pula dia lain pula bahagian belakang, tak ada. Awak cuba tengok muka bulan je, bontot tak pernah tengok. Ikut teori. Okey, bumi sebagai planet untuk hidupan. Setakat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan. Itu berdasarkan sains, iaitu tumbuhan, haiwan, manusia, semua dekat bumi. Tempat lain tak tahu. Tapi still saya kata Allahualam, ada makhluk Allah yang lain macam jin dan sebagainya. Di mana dia duduk, Allahualam. Dekat bumi pun dikatakan dah ada. That's why dia kacau-kacau manusia. Yang orang kata hantu-hantu semua tu. Dia makhluk Allah yang lain je. Kenapa takut kat dia? Takut pada Allah. Dia pun Allah boleh matikan. Tapi Allah panjangkan umur dia. Dia kacau manusia tu. Dia keturunan Iblis banyak yang tak nampak tu. Iblis tak sujud pada Nabi Adam kan. Okey, so kita lihat bumi dapat menampung kehidupan akibat beberapa faktor. Jadi untuk kita hidup ni Allah sediakan macam-macam untuk kita boleh hidup. Kalau tak ada salah satu, mati semua. Oksigen tak ada, matilah kita. Sekarang mana oksigen tak ada, matilah pokok. Mati pokok, mati kita. So Allah sediakan kehadiran satu air. Air pun nak buat fotosintesis. Tak ada air, biasa. Sumber mineral yang tu yang kita korek dalam bumi, ambil besi, ambil apa, ambil emas. Kita buat dengan teknologi, buat kereta, buat kapal terbang, buat macam-macam. Macam-macam lah. Buat bangunan pun tegakkan besi dulu. Okey. So Allah sediakan, kita gunakan. Allah bagi otak untuk kita buat. Dan teknologi ya, daripada sains tu, kajian sains tu, kita buat macam-macam kegunaan kita. Semangki tu boleh buat rumah sendiri. Tak ada ni. Gajah boleh buat jamban sendiri pun tak boleh. Berak kat sungai je kot. Ke dekat tanah-tanah. Harimau boleh. Dia tahu cari makan je. Makan binatang lain. Tak ada. Haiwan lain tidak ada akal yang special yang Allah bagi cakap manusia. So kita special ni, kita boleh sampai sangat baik, taat macam si malaikat, bersih pula macam malaikat, atau menjadi sangat jahat, lebih jahat dari syaitan. Sebab rasa sombong, rasa hebat. Tengok je lah yang pembantaian di saudara asal akidah kita di sana ya. Tak boleh tengok saya video-video dia. Terlalu sedih saya dia buat ni ya. Jahat. Okey, suhu permukaan dan kandungan atmosfera semua sesuai untuk kehidupan di bumi. So, suka bincangkan dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri bumi sebagai planet yang paling sesuai untuk kehidupan. Yang tu you can Google dan cari atau bincang dengan kawan, buku. Baca kalau dulu encyclopedia, sekarang Google je. Adakah planet lain yang sesuai untuk kehidupan sekiranya bumi kehabisan sumbernya? Kenapa habis? Manusia tamak. Sekarang kenapa pencemaran sampai tak sungai mati dan sebagainya, laut teruk semua? Manusia yang tamak. That's why Quran kata oleh tangan-tangan manusia sendiri. Tak ada tercemar oleh taik gajah banyak sangat berak kat sungai. Tak adanya. Tak ada ya, manusia yang buang sampah, buang apa, potong pokok, potong bukit dan sebagainya ya. Dan atau musnah akibat bencana alam dan pencemaran. Itu yang saintis konon yang cari planet lain tu. Tengok lain semua tak sesuai dengan manusia setakat ni. Bagaimanakah pula peranan setiap individu untuk melihara bumi? Kita akan lihat dalam muka surat 262, which is going to be selepas ini. Okay, thank you for watching. Okay,
Don't forget to subscribe kalau belum subscribe, and share with the friends. Tambah-tambah bab ni tak payah concentrate sangat, dengar je pun insya-Allah boleh. Kalau yang bab-bab sebelum ni, yes, teori sains agak berat, orang kena tengok buku, tengok, fahamkan. Ada pengiraan dan sebagainya. Okay, so biasa saya punya pesanan apa? Okay, jaga solat 5 kali sehari, mudah-mudahan terpelihara akhlak kita ya. Dan mendapat redha Allah. Yang pertama yang akan dihisap adalah solat kita. Tak ada kedua bapa selagi mereka tak suruh bermaksiat, hormati guru-guru, orang tua dan sayangi lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita di sisi Allah terutamanya dan juga di sisi manusia. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.